Jom kita nyanyi sama-sama lagunya. 1, 2, 3. Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi. Beliaulah yang akan kita jemput sebagai selebriti jemputan dalam Keringat Selebriti pada hari ini. Siapakah dia? Tiada kena mengena dengan Boy Boy. Nyanyi lagi, nyanyi lagi. Tepukkan untuk diri sendiri. Hai, saya Adi Bahnur dan terima kasih kerana tetap setia menanti rancangan Keringat Selebriti yang memaparkan kisah-kisah pahit maung, pancaroba, perjalanan kehidupan insan-insan yang cukup istimewa sebelum dan selepas mereka bergelar selebriti ternama. Okey, seperti biasa kita ada selebriti jemputan. Dulu nama dia ataupun nama kumpulan yang disebut-sebut para remaja di waktu itu. Band Boboy. Lagu dia melentuk riuk. Lepas tu hilang tak ke mana. Dan sekarang dia punya comeback meletup-letup. Kita persilakan Nakyu. Hey. Hai. Apa khabar? Hai, silakan duduk. Hai. Wah. Siap bawa fan club ni? Ya. Siap bawa fan club Nakyu. Ampun. Apa khabar, Dik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa projek terbaru? Projek terbaru, sekarang saya tengah sibuk mengumpul material untuk lagu baru saya lah. Single lah, single album sebagai single. Bukannya ahli kumpulan lagi dah? Saya sekarang ada 2 projek, iaitu projek solo dan juga band saya sendiri. Band Boboy? Ya. Boboy making a comeback? Ya. Wow! Macam mana nak seiring tu dengan Boboy pun ada album, sebagai penyanyi solo pun ada album? Okey, sebenarnya kalau kita projek untuk solo tu pun bukannya selalu pun kita ada macam keluarkan projek untuk solo. Saya letakkan saya ada 2 side, iaitu Nakyu dan juga Boboy. Sebab Boboy ni lebih pada mengenang masa kenangan-kenangan kita orang, dan saya sedar asal usul saya daripada Boboy. Dan sekarang ni kalau yang baru-baru punya saya lebih pada Nakyu. Macam tu. Tapi Boboy still akan keluarkan lagu baru juga. Okey, Boboy yang pertama tu dalam sekitar tahun berapa? 2001. Dan awak berumur berapa tahun waktu itu? 15 tahun ya. 15 tahun? Ya. Masih lagi bersekolah menengah? Ya. Dah jadi artis popular. Dan sekarang lepas tu macam hilang, senyap, ya, dan sekarang awak timbul balik. Apa yang menyebabkan awak nak datang balik, comeback dalam industri hiburan tanah air? Pada saya betul-betul rasa saya tak nak balik ke industri ni. Dah tak nak dah lah. Saya dah tak nak lah. Serik dah. Bukan serik lah. Ada banyak pengalaman lah. Ya. Jadi company yang bawa saya sekarang ni dia meyakinkan saya, dia betul-betul dia tunjukkan bayangan yang ke mana saya boleh pergi selepas ni apa kan. Jadi saya nampak benda yang proper dan saya rasa tak salah saya cuba. Bagaimana pula penerimaan ahli keluarga awak? Awak dah berkeluarga kan selepas hilang daripada industri seni. Betul. Seorang papa dengan berapa orang anak? 5 orang anak. Okey, penerimaan mereka tiba-tiba papa dia panggil papa ke kat rumah? Panggil papa, papa dah jadi famous balik. Mungkin anak-anak tertanya-tanya, papa orang tu kenal. Papa kenal ke orang tu? Tiba orang datang meluru kat awak. So penerimaan mereka macam mana? Orang saya turun bawah rumah saya, pergi mamak, orang datang ambil gambar. Anak saya macam, kenapa selama hari ni pergi kedai mamak dengan papa tak ada pun orang. tuan, lepas tu dia macam, papa
siapa orang tu? Papa kenal ke? Cakap, Papa tak kenal pun. Habis kenapa dia ambil gambar Papa? Dia terus cakap, nanti bagi tahu Mama nanti. Jadi bila balik dia beritahu Mama dia explain, Papa masuk ni dan tunjuk dekat YouTube kan. So diorang anak saya yang nombor 2 tu, yang lelaki, dia boleh dikatakan Nakyu Junior lah. Jadi bila dia pergi mana, saya adalah anak Nakyu Boboy. Jadi penerimaan pada awal-awal dia orang macam pelik. Tapi sekarang ni dia orang okey. Masa awak berumah tangga tu dah selepas zaman Boboy lah. Ya, selepas. Apa yang awak buat semasa itu? Awak Saya kerja ke? Masih bermain muzik. Tapi saya bermain muzik dekat function-function, hotel-hotel dan juga klub-klub. Selama 12 tahun. Saya main gitar dan juga menyanyi. Sejarah hidup Nakyu, awak dibesarkan di mana? Lahir kat mana, dibesarkan di mana? Saya lahir di Johor Bahru, Skudai Baru. Dan dibesarkan di Johor Bahru sehingga saya berumur 16 tahun. Form 5 saya pindah ke KL. Saya bawa family saya pindah ke KL. Beza ketika awak menyanyi dengan Boboy dulu dan sekarang? Bezanya adalah suara saya. Suara saya dulu memang suara ya, bezanya suara lah. Sebab bila saya menyepi, saya bekerja dengan band, dengan function, hotel dan club. Tiga-tiga tu ada kelainan dia. Dan saya kena bawa macam-macam jenis lagu. Dan saya dikerah sebenarnya. Dikerah. Sebab apa? Saya nak belajar dan saya sanggup dikerah. Dan bila dikerah, suara saya diperah. Dan akhirnya jadi macam ni. Jadilah serak-serak macam ni. Dan itulah jadi trademark saya sekarang. Itu perbezaan yang paling ketara lah zaman Boboy dan zaman sekarang. Kalau boleh lah, kita nak awak rungkaikan ataupun bagi kita 5 perkataan yang menggambarkan perjalanan hidup awak sebagai anak seni. Pertama, kejutan. Cabaran. Okey, boleh dimasukkan. Cabaran. Lepas tu gah. Kesedihan dan keperitan. Wow, itu yang kita nak korek kan? Pastinya nak curious semua nak tahu. So, okey, kita akan korek lagi rahsia kehidupan Nakyu dalam Keringat Selebriti selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih terus dengan Keringat Selebriti menceritakan kisah jerih perih anak-anak seni sebelum dan selepas mereka bergelar selebriti ternama, nama tersohor. Kadang-kadang sebelum tersohor tu pun teruk, bila dah terkenal pun teruk juga. Lain cabarannya. Jadi itu yang kita nak korek bersama dengan artis jemputan kita iaitu Nakyu. Nama dia memang disebut-sebut lah sekarang ni kan. Dahsyat dia punya comeback. Alhamdulillah. Okey, kita nak interview style Keringat Selebriti. Okay. Kita akan bagi awak gambar dan awak ceritakan apa yang kena mengena gambar itu dengan diri awak. Okey. Jeng. Semakin Jujur tau. mendebarkan. Kena luahkan segala-galanya. Okey. Berkongsi. Alright. Okey, gambar yang pertama, peta negeri Johor. Peta negeri Johor. Ini adalah tempat kelahiran saya, negeri kelahiran saya. Dan saya mengasah bakat saya semuanya di sini, Johor. Di Johor? Ya. Memang dari kecil menyanyi di Johor? Saya menyanyi, saya dulu menyanyi untuk RTM Johor, Yayasan Warisan Johor, Ghazal Negeri Johor. Sejak umur berapa tahun tu? Sejak umur saya 12. Yang saya betul-betul aktif lah, 12. Arwah mak saya yang buka minat saya pada benda-benda macam ni. Ibu saya seorang pegawai kerajaan dulu dan dia sangat minat bidang nyanyian. Jadi daripada adik saya ada 8 orang, daripada adik saya 3 orang yang menjurus ke arah tu, tapi yang betul-betul menunjukkan minat yang mendalam saya lah. Jadi satu hari mak saya pun ustazah juga, mengajar budak-budak mengaji. Yang bagian mukadam tu saya lah yang ajar. Saya ni mengajar mengaji juga dulu. Jadi assistant mak ya. Assistant mak. Jadi
pada mulanya sebelum pergi ke bidang nyanyian, saya masuk musabakah, berzanji, apa semua. Dan lepas tu mula pula timbul minat dalam muzik. Tapi saya tak terus pada komersial lah. Saya pada mula-mula pertandingan lagu asli. Pertandingan lagu asli dulu. Lepas tu kenal pula pada penyanyi lama iaitu arwah S.A. Aisyah, iaitu satu angkatan dengan Rosia Cik. Dia penyanyi Ghazal Johor, dan dia ajak saya untuk masuk dalam grup dia, iaitu Ghazal Daya Tebrau Johor. Saya dengar cerita awak dibesarkan oleh seorang ibu angkat. Ya, betul. Dan telah diserahkan kepada ibu angkat itu selepas ibu awak sendiri lepas pantang. Ya, betul. Macam mana tu? Sebenarnya bukan seperti apa yang disangka lah. Benda tu sebenarnya dua orang kakak saya dah dihantar kepada pengasuh. Tapi dia macam pengasuh biasa, habis kerja ambil balik, kerja ambil balik. Jadi bila sampai ke turn saya pun benda yang sama berlaku. Habis mama saya habis kerja, mama saya ambil. Tapi bila kita orang dah makin besar, kita orang dah jadi rapat dengan pengasuh. Dengan pengasuh. Jadi bila mama nak ambil, kita cakap, tak apalah, besok pun mama nak hantar kita orang balik. So kita orang nak tidur sini je. Sini. Dan daripada situ kita orang weekend je kita orang balik rumah. Oh, okey. Selepas daripada tu dah tak nak balik rumah langsung lah. Lebih pada rumah kita pengasuh yang dah jadi macam keluarga angkat kita orang. Jadi sampailah mama saya besar awal, dan mama cakap, okey, mama dah tak kerja, so jom balik rumah. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya. Ni apa ni, Dek? Ni logo kat masjid mana? Bukan. Logo Yayasan Warisan Johor. Yayasan Warisan. Okey. Ini adalah tempat saya menimba ilmu juga. Saya belajar nyanyian lagu asli. Banyak function. Kalau penyanyi lelaki dulu tu, yang muda-muda tak ramai. Masa tu paling muda saya lah. Okey, ceritakan tentang Bintang Asli tahun 2000. Okey, Bintang Asli. Bintang Asli tu. Okay, pada masa tu saya terdengar album Siti Nurhaliza yang dia ada cover lagu-lagu asli, Patah Hati, Tak Semana Mati Dibunuh, kan. Jadi ada orang bagi pada mama saya CD tu, dan mama saya pasang. Dan saya cakap, ini lagu apa? Saya cakap, inilah lagu asli, lagu-lagu lama dulu, kan. Lepas tu saya tertarik hati pada lagu Patah Hati tu. Dan saya cakap, lagu ni sedap. Sebab dia macam, kan lagu-lagu asli macam mengaji juga, kan. Saya cakap, macam best lengok-lengok dia. Dan mama saya cakap, nak cuba. Okey, cuba. Tak sampai sebulan lepas tu, mama saya dapat tahu berita yang RTM tengah nak buat pertandingan Bintang Asli peringkat daerah dulu. Mama saya bawa, saya pergi dan masuk pertandingan tu. Dan saya menang nombor 1. Dan selepas tu pergi. Alhamdulillah. Masa tu umur berapa tahun? Umur saya 14. 14. Form 2 Dan selepas tu baru dah pecah, okey? Dan selepas itu peringkat negeri pula. Saya mewakili Johor Bahru. Dan saya dapat nombor 1 juga untuk mewakili Johor ke peringkat negeri Johor pun nombor 1 weh. Itulah perjalanan dia. Dan dari Bintang Asli juga, S.A. Aisyah panggil saya untuk masuk kumpulan Ghazal dia. Itu adalah pencetus banyak benda lah. Dan daripada Bintang Asli juga datangnya kontrak rakaman untuk Boboy. Kan? Awak ingat tak berapa payment yang first kali awak dapat? Sebagai penyanyi, iaitu RM50 kot. RM50 nyanyi kat mana tu, Dek? Saya menyanyi di Komta, Johor Bahru. Ya Allah. Masa tu pun kita bukannya orang kenal pun, kan. Jadi RM50 pada saya masa tu adalah naik stage untuk menyanyi je. Budak lagi, kita tak tahu apa-apa. Jadi okeylah naik stage nyanyilah lagu untuk ibu macam tu, kan. Dapat RM50, happy lah. Lepas tu siap tunjuk kat rumah, RM50. Baiklah, kita tengok klip yang seterusnya. Era Fazira. Dikatakan Era Fazira yang discover Nakiu dan bawa berhijrah ke Kuala Lumpur. Okay, sebenarnya abang saya yang sulung bekerja di bawah syarikat Era Fazira Entertainment masa tu. Dan Era Fazira masa tu dia nak mencari artis yang pertama bawah syarikat dia. Dia nak tukar daripada Era Fazira
entertainment tu ke Era Fazira Record saya. Dia nak uruskan dan juga dia nak terbitkan album sekali dalam syarikat dia. Dan abang saya cakap, saya ada adik. Lepas tu abang saya telefon arwah mama saya, cakap suruh rekod apa-apa lagu dan hantar pada dia. Lepas tu kan zaman dubbing kan. Yelah, kan. Nyanyi macam itu je lah. Dan hantar. Seminggu selepas tu Era datang ke rumah saya. Kak Era datang ke rumah saya dan jumpa arwah mama saya dan cakap, nak tak kalau tawarkan kontrak di bawah Era Fazira. Masa tu saya dalam dilema sebab saya dapat 2 kontrak. Satu kontrak untuk masuk ke JKIP, iaitu tim simpanan Johor bola sepak. Dan lagi satu untuk menjadi artis rakaman. Jadi mama saya cakap terpulang. Tapi masa tu saya memang betul-betul saya minat bola juga. Saya hari-hari boleh dikatakan 24 jam, dalam 24 jam 12 jam saya itu dengan bola. Tapi bila saya ambil keputusan untuk ambil kontrak rakaman tu disebabkan saya tengok kesungguhan arwah mama saya. Dan saya rasa macam tak berbaloi, dia latih saya daripada kecil. Tapi saya ambil ke bidang bola sepak. Jadi saya ambil keputusan untuk ambil kontrak tu. Dan seminggu selepas tu kita orang pergi ke KL untuk rekod proper demo. Dan daripada situlah timbulnya Boboy. Itu dia. Okey, kita akan melungsuri the transformasi Boy kepada Boboy nanti selepas ini dalam Keringat Celebrity. Ya, bersama kami di Keringat Selebriti, memang kita semua kena terima takdir ilahi. Kerana usaha lah macam mana pun, janji usaha apa-apa pun ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dan disebabkan rezeki itu jugalah kita ada Nakyu di studio Keringat Selebriti. Kan, kita bertemu jodoh hari ini. Okey. Tadi dia dah cakap Era Fazira bawa Boy ke KL. Apa yang Era Fazira buat untuk awak setelah itu? Okey, langkah pertama adalah Era Fazira bawa saya pergi, dia ada buat satu program bersama semua wartawan-wartawan dan juga setengah peminat setia dia bawa naik kapal masa tu. Dan, untuk introduce Boy dia buat macam itu program dengan dia dan dia tak beritahu pun dia nak perkenalkan artis dia. Dan malam tu tiba-tiba dia cakap, okey, sekarang ni Era nak buat satu surprise. Era nak perkenalkan artis pertama bawa syarikat rakaman Era. Lepas tu dia kenalkan saya. Masa tu saya menyanyikan lagu Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Jadi sebenarnya tujuan utama dia adalah untuk memperkenalkan saya. Tapi dia tak beritahu semua orang. Jadi dia dah perkenalkan saya dah dapat publicity. Dan pada selepas itulah baru dia nak rekod saya punya demo. Tapi rekod demo dia sewa studio NSR masa tu. Dan kebetulan dalam studio tu ada Lan Laga dan juga A&R NSR masa tu Iman Wan dalam studio tu. Dan kita just macam saya menyanyi lagu, saya tak silap saya New Boys kot. New Boys ni lagu. Dan saya nyanyi lagu tu dan tiba-tiba Iman Wan approach arwah mama saya, cakap nak tak saya under NSR. Lepas tu mama saya macam alamak macam tu kan. Kata Era. Lepas tu kita dah under Era. So kita cakap kita orang tak tahu apa-apa. Kita orang under Era Fazira. So apa-apa just tanya dengan Kak Era sendiri. Saya tak tahu apa terjadi selepas tu. Tahu-tahu je Kak Era cakap, okey, Nakyu boleh pergi ke NSR. Dan NSR ada satu perancangan untuk Nakyu. Dan selepas itu barulah saya dipertemukan dengan geng-geng boboy yang lain. Yang saya tak kenal. Tapi macam Kak cakap tadi, jodoh Allah yang tentukan. Salah seorang tu Mus adalah senior saya masa saya form 1 di sekolah Arab Kota Tinggi. Dan okeylah, cakap saya nak yang ini. Cakap saya nak yang band yang ini. Dan jadilah boboy. Dalam masa 5 minit jumpa dan terus form. Dan selepas tu baru kita orang kenali hati budi dalam muzik. Kita orang groom dalam masa 2-3 bulan sebelum album keluar untuk jadi satu band. Dan barulah keluar album lepas tu.
Asalnya konon nak jadi penyanyi solo kan? Ya, betul. Asalnya memang nak jadi penyanyi solo dan konsep lagunya sebenarnya bukanlah lagu cinta cintun. Saya nak menyanyikan lagu-lagu rakyat sebenarnya. Macam konsep Abang Anwar Zain buat dulu masa dia kecil, kain pelikat macam tu. Sebenarnya kita lebih nak macam tu. Tapi disebabkan masa tu market New Boys tengah meletup-letup. Jadi kebetulan masa tu suara saya lebih kurang macam penyanyi dia, Tomok. Dan saya pun kecil-kecil, rambut pun belah tengah masa tu. Lebih kurang macam dia juga. Jadi dan jadilah Boboiboy masa tu fenomena. Tapi pada saya menjadi band ataupun artis yang kedua tak akan sebaik yang pertama. Jadi sebab itulah kami tenggelam dengan New Boys. Tapi masa tu kan awak terus berpindah ke KL ataupun masih duduk di JB? Saya duduk di Johor. Masih duduk di Johor. Selama 2 tahun saya berulang alik hari Jumaat lepas sekolah. Lepas main Jumaat saya naik bas ke KL. Dan sampai ke KL, kalau ada show outstation kita akan naik van terus pergi ke mana-mana lah. Dan sampailah hari Ahad malam, tengah malam pukul 12, paling lambat pukul 1 kita akan naik bas sampai ke Johor pagi tu. Mandi pakai baju pergi sekolah. Tak penat ke? Persekolahan awak jadi apa masa tu? Okey, saya akui persekolahan saya tak ke mana. Sebab masa tu kita sibuk dengan, kita dah ada segala-galanya dalam umur 15 tahun. Jadi kita dah tak memikirkan persekolahan tu sebenarnya. Buat apa nak sekolah lagi macam itulah. Tak tahu lah, mungkin masa tu pemikiran singkat kot. Saya tak fikir sangat pasal pelajaran. Tapi ajaibnya saya lulus SPM dan keputusan saya okey juga. Iyalah. Untuk orang yang tak pergi sekolah selama 6 bulan. 6 bulan tak pergi sekolah? Wow. Saya tak pergi sekolah, cuti pertengahan tahun. Selepas cuti pertengahan tahun tu, saya tak pergi sampailah hari pertama SPM. Dalam poket awak sekurang-kurangnya ada berapa ribu masa tu? Cash dalam kocek saya untuk umur 15 tahun, 10,000. 10,000 dah ada dah. Ya, betul. Form 3. Berapa nak pergi sekolah? Betul. Itu yang saya fikirkan masa tu. Dan benda-benda yang awak dah beli untuk your family? Saya belikan segala-galanya yang diperlukan. Kereta. Saya cari rumah dekat KL. Sebab masa tu Mama cakap dia nak jual rumah dekat Johor tu. Dan saya cakap saya nak carikan rumah kat KL. Saya nak beli rumah kat KL. Tapi Mama saya tak nak. Mama saya cakap dia nak sewa je. Okey. Saya tak tahu, mungkin Mama tak nak susahkan saya kot masa tu. Dan dengan duit yang dia jual rumah tu, saya suruh dia orang jalan satu Malaysia lah. Dan saya belikan segala-galanya. Macam apa benda yang Mama sebut, saya akan siapkan dalam masa 5 minit. Wow. Saya akan Mama rasa macam meja dekat lampu ni kita kena letak meja lah. Masa tu juga saya beli. Itulah yang saya buat dengan duit saya masa tu. Okey, seperti yang dijanjikan, kita ada video yang kita akan tunjuk dan awak kena ceritalah. Okey, ni dia music video episod Cinta. Alah. Itu awak ke? Alah, saya pun macam tak percaya kah? Alah, baju tu. Alah. Allah. Tak panas ke dek pakai pelapis macam tu? Masa tu okey, saya ceritakan sebab apa saya pakai macam tu. Okey. Sebab apa saya pakai macam tu, sebab dulu saya ni kurus sangat. Kurus sangat. Kurus sangat. Saya lagi kurus daripada sekarang. Ya. Jadi pada masa tu yang saya punya yang line up yang lain semuanya badan okey lah kan. Nampaklah macam orang sikit. Saya macam lidi. Jadi itu yang jadi pakai baju lengan panjang kat dalam, pakai t-shirt kat luar. Tak tahu pula akhirnya benda tu jadi trend. Menjadi ikutan. Jadi sebenarnya untuk cover badan saya yang kecil tu je. Nak nampakkan seimbang dengan yang lain. Ke mana lokasi? Lokasi tu di Syamlin Perkasa. Dalam studio? Dalam studio. Putih melepak je color dia. Dan sebenarnya ini video episod Cinta yang kedua. Yang pertama kita orang shoot di Port Dickson. Tapi kita syarikat rakaman reject pasal cara saya dalam video tu. Saya menyanyi tu nampak sangat miming. Macam tu. Jadi untuk video klip yang kedua ni saya dipaksa untuk menyanyi betul-betul. Itu sampai timbul urat tu. I see. Baru nampak real. Selepas ini kita akan melungsuri lagi kehidupan seorang yang bernama Nakyu. Nampaknya dia dari kecil dia dah bekerja menyara kehidupan keluarga dia. Jom
Join kita orang lagi dalam Keringat Selebriti. Baiklah, anda masih lagi bersama Keringat Selebriti. Saya Adibah Nur dan tetamu istimewa kita hari ini ialah Nakyu. Yang dulunya boboy, sekarang dia jadi papa. Man sangat. Boys to men. Oh, boys to men. Baiklah, Nakyu, kita akan ada satu atau beberapa keratan akhbar yang kita akan paparkan. Okay. Bukanlah akhbar sangat, kadang-kadang keratan dari media sosial dan sebagainya. Okay. Dan minta Nakyu ceritakan secara jujur, luahkan segala yang tersemat di hati. Okey? Baiklah, keratan yang pertama. Alamak. Nyanyian di kelab jadi punca rezeki Nakyu Boboy. Okey, yang tu tajuknya tu okey, tapi dai tu kenapa Kak? Dai lueh. Okey. Awak menyanyi di kelab setelah gagal dengan kumpulan Boboy. Ataupun bukan gagal, saya tak boleh katakan gagal. Yeah. Boboy sebenarnya tak gagal. Okey. Tapi gagal tu hanyalah pada saya seorang. Oh, macam sebab, mana tu? Saya sebagai penyanyi utama dan juga ketua kumpulan tu, saya gagal membawa kumpulan tu untuk sustain. Oh, dan saya, awak salahkan diri awak sendiri. Betul. Sebab saya terlalu mengikut perasaan saya. Sebab kegagalan tu bermula daripada album yang ketiga sebenarnya. Sebab saya terlampau nak mengikutkan kehendak saya dalam muzik tu. Apa yang membuatkan awak rasa dah tak nak dah lagu macam yang first and second album tu? Ego. Saya ego sebab saya rasa saya ni terlampau rock. Saya rasa saya ni terlampau Mat Saleh. Jadi saya cuba untuk main lagu jazz pula ke? Saya main lagu punk rock Kak, yang betul-betul exactly like Green Day. Jadi benda tu bukan tersasar jauh daripada bukannya Boboy pasaran original, saya. drastic. Itu kesalahan daripada saya sebab saya juga salah seorang producer dari album tu. Dan kebanyakan lagu dalam album tu adalah ciptaan saya. Jadi saya salahkan diri saya. Dan selepas itu bila Boboy dah semakin lama makin jatuh, dan saya dapat offer pula untuk album solo masa tu dengan syarikat yang sama. Tapi itu pun buat saya berbalah juga dengan syarikat rekaman sebab jiwa saya tetap pada Boboy. Dan Boboy pun melalui transisi banyak kali juga, tukar-tukar anggota. Kita orang ada BBY selepas Boboy. BBY tu apa? BBY ialah Be Brave Youth. Sebab alang-alang kita dah tukar konsep, bagus kita tukar nama. Alang-alang kita dah tukar nama dan kita pun dah tukar line up masa tu. Yang ada yang original saya, Syah dan Didi je masa tu, 3 orang. Okay, saya akur dengan kehendak diorang untuk projek solo. Dengan lagu-lagu cover. Lepas tu ada 3 lagu baru. 3 lagu tu tiga-tiga ciptaan saya sendiri. Tapi benda tu pun tak boleh pergi mana. Dan selepas tu saya muhasabah diri saya balik. Dan saya rasa macam saya belum cukup bersedia untuk berada dalam bidang ni sendiri. Maksudnya untuk menjadi orang selain daripada penyanyi. Jadi saya decide untuk saya stopkan. Saya cakap dengan bincang dengan syarikat rekaman, saya nak stop. Masa tu anggota-anggota Boboy pun dah bawa haluan masing-masing. Masa tu masing-masing baru berkahwin. So diorang nak membina keluarga diorang pun dah start bekerja. So saya seorang yang tak bekerja masa tu. Dan saya tak tahu nak buat apa Kak. Dan saya fikir apa yang saya nak buat. Saya pergi jumpa ada seorang tu. Saya cakap saya nak belajar dalam muzik. Tapi saya tak nak masuk sekolah. Saya nak belajar melalui pengalaman. Saya cakap join band club. Dan itulah mulanya. Main club bermula dengan lagu yang tak cukup, ada 20 lagu. Sedangkan band main 30-40 lagu satu malam kan. 20 lagu. Dan hari kedua saya kena cari lagi 20 lagu dalam satu malam. Dan itu saya dikerah. Itu yang saya cakap awal-awal tadi, saya dikerah. Selepas tahun daripada tu saya dah establish, saya dah kumpul selection lagu saya banyak. Dan saya pergi travel, ambil kontrak satu Malaysia. Main di club lah, club scenes lah. Club scenes. Kita tengok klip yang kedua. Jet, Nakyu enggan lagi ikut telunjuk orang. Yang ni handsome sikit Kak. Ni dah elok dah.
Okey, bila saya dah menyepi selama 12 tahun dan saya kembali sekarang, sekarang saya tak nak ikut telunjuk orang. Bukannya saya nak, okey lagu aku nak macam ni. So korang jangan cakap apa-apa. Bukan. Saya nak orang ikut saya punya akar idea sebab saya tahu kemampuan saya. Contoh macam saya nak buat pop rock. Tapi dalam masa yang sama saya akan berbincang dengan orang lain. Bukannya maksudnya saya guna kuasa veto. Saya punya keputusan semua kena 100% kena ikut. Bukan macam tu. Okey, keratan yang terakhir. Ini bila dah ngetop, benda-benda macam ni keluarlah. Nakyu beristeri. Dua. Usia anak-anak pun rapat. Bila masa pula saya kahwin lain? Sebenarnya benda ni saya dah explain banyak kali. Dan last hari tu dekat VT pun saya dah cakap, saya rasa saya patut stop untuk bercerita pasal family saya. Sebab saya ada baca dalam forum tu, isteri saya kena kecam teruk. Diorang cakap isteri saya bermuka-muka, konon je berlakon je humble. Tapi sebenarnya tak macam tu, perampas. So perampas? Pada saya macam tak sepatutnya isteri saya yang kena kecam macam tu. So isteri saya tak ada kena-mengena dalam industri ni. Dan career ni career saya. Dia adalah penyokong saya. Dan saya ada apa yang saya ada sekarang, salah satu aspek pun daripada keluarga saya. Jadi saya baca dia kena kecam teruk-teruk kan. Saya macam okeylah. Besoknya saya bangun, saya pergi berbincang dengan management saya. Saya cakap saya rasa saya tak nak stop daripada exposing my family. Saya rasa cukup lah. Sebab niat saya adalah untuk share kebahagiaan saya dengan keluarga saya. Saya bahagia dengan anak-anak saya. Tapi keluar pula cerita-cerita yang macam gini kan. So saya cakap okeylah, mungkin disalah arti, lebih baik saya stop daripada bercerita pasal family saya. Saya tak nak explore langsung pun sekarang. Dan untuk benda yang tadi tu, saya rasa saya dah explain banyak kali dan tak perlu di-explain lagi. Sebab kalau layak ke saya ni untuk beristeri dua. Bestnya isteri saya ni, semua nakir kat sini semua dah dapat kenal. Itu je. Tapi saya tak bagi dia tak akan keluar pada mana-mana. Dia just bercampur dengan diorang ni dan dia letakkan diri dia sebagai fans juga. Macam tu. Awesome. Okey, kita teruskan dengan keringat selebriti selepas ini bersama Nakyu. Jeng jeng jeng. Nakyu bersama kita dalam Keringat Selebriti bersama saya Adi Bano juga dan juga peminat-peminat Nakyurious. Padu sokongan peminat-peminat Nakyu dan pastinya awak nak tahu zaman kejatuhan Nakyu tu apa yang telah berlaku kepada dirinya. Saya dengar cerita awak terpaksa menumpang rumah sana, rumah sini, nak baju, pakai baju pun tu pinjam orang punya baju, duit dah tak ada. Yelah, masa awak remaja dah ada duit banyak. 10,000 dalam poket anytime nak beli apa-apa. Dan ketika jatuh itu, bila semua tu tak ada, cuba ceritakan momen tu. Momen tu Okey, pada hari pertama saya mengambil keputusan untuk keluar daripada industri. Saya terus pergi berjumpa pada seorang ni untuk minta kerja, minta ilmu dan dia suggest saya untuk masuk dalam dunia kelab. Dan untuk hari pertama kerja tu memang duit tak ada. Saya menumpang rumah kawan. Hari ni tumpang rumah sini, besok tumpang rumah kawan sini pula, usaha kawan sini. Masa tu baju pun memang betul, baju pun pinjam. Sampailah kakak saya panggil saya duduk dengan dia. Duduk dengan dia dekat rumah dia. Dan dia cakap tak apalah, kerja je. Duduk je rumah ni tak payah bayar apa-apa. Tapi saya sebagai lelaki, saya rasa macam tak bergunanya kan. Kakak saya tanggung saya apa semua. Tapi saya still keluar cari kehidupan saya sendiri. Ada satu keluarga tu jaga saya dengan baik selama 6 tahun. 6 tahun duduk dengan keluarga saya menumpang rumah dia. Belikan saya barang-barang untuk saya bekerja, belikan baju-baju saya. Dan orang-orang di dalam industri semasa itu memandang awak macam mana?
tak ada siapa yang memandang saya pun. Ya. Sebab saya, zaman kejatuhan saya bukan kejatuhan saya. Saya jatuh, terduduk, terbaring dan tergolek, semuanya ada. Ya. Saya bukan jatuh biasa je pada saya. Tapi Tahap dia tu sebawah mana tu? Cuba gambarkan pada kita orang semua. sebawah-bawahnya Kak. Sebab saya orang yang ada segala-galanya, sampai orang langsung tak ada apa-apa. Saya tak ada duit. Masa tu apa yang saya pakai semuanya pinjam. Daripada atas sampai ke bawah. Transportation saya untuk pergi ke kerja, saya pinjam motor orang, sampai kakak saya belikan saya motor. Pun bukan duit saya juga, kakak saya juga. Lepas tu rumah tumpang rumah orang bertahun-tahun. Sampai yang macam saya cakap, keluarga angkat saya tu tumpang dengan saya selama 6 tahun. Banyak lah. Tak, saya rasa macam saya tak ada harga diri lah macam tu. Sebab saya segala-gala bendanya bukannya datang daripada saya. Semuanya hasil pemberian orang, ihsan orang. Dan saya rasa macam, sebab tu lah saya berusaha keras untuk mencari ilmu. Sebab pada saya ilmu adalah segala-galanya. Di manakah ibu awak ketika itu? Sebab masa tu kan awak cakap mak yang menguruskan segala-galanya. Apa terjadi kepada ibu? Salah satu sebab saya keluar dari industri sebab ibu saya sakit. Dan dia tak larat untuk menguruskan saya. Dan saya tumbang-ambing. Tak ada sesiapa yang boleh tolong saya. So, saya ambil keputusan untuk keluar dan mencari ilmu sendiri. Saya tak nak susahkan ibu saya sendiri. Dan even ibu saya pun tak tahu saya susah. Saya tak tunjukkan kat dia pun. Bila saya datang, saya buat APP. Saya datang pun macam tak ada apa-apa. Macam dulu saya datang sebulan sekali, time untuk bawa dia pergi medical check up. Saya datang. Tapi saya buatkan macam saya ni ada segala-galanya lah. Saya tak pernah tunjuk pun. Tapi yelah, seorang ibu kan, dan juga papa saya, dia tahu saya susah. Tapi dia orang layankan saya buat AP, dia orang buat macam AP kan. Tapi bila balik tu, papa saya message, I know abang tengah susah sekarang. Tapi tak apalah, inilah kehidupan, apa semua dia cakap. Tapi saya teruskan. Saya mencari ilmu selama 12 tahun. Saya bekerja daripada gaji saya 100 sehari. Sebulan tu dapatlah 300. Sampailah naik ke 900. Naik ke 2,000, 3,000 macam tu kan. Sampailah sekarang ni saya berada di sini dengan akak. Ibu saya sakit teruk masa saya tumbang ambing tu. Dan dia meninggal baru 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Dan masa dia meninggal tu, saya masih ingat lah, beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia pernah cakap, boy tak nak buat comeback ke? Wow. Sempat dia berpesan macam tu boy tak nak buat comeback ke? Dan saya masa tu saya tak fikir apa-apa pun. Saya anggap macam benda tu biasa kak. Macam mungkin dia tertengok kot album saya ke apa kan. Saya fikir macam tu lah. Tapi selepas dia pergi, saya tiba-tiba terfikir macam yang untuk comeback ni lah. Tapi saya tak serius pun. Sebab saya dah pernah melalui benda-benda ni kan. Saya cakap, adakah aku bersedia sekarang dengan aku dah ada tanggungan anak bini. Kalau aku gagal sekali lagi, bermakna macam saya akan membebankan keluarga saya sekarang. Pada saya, keluarga saya segala-galanya. Tak ada orang boleh ambil keluarga saya daripada saya. Saya akan protect keluarga saya. Saya tak nak keluarga saya susah sebab saya. Jadi sekarang saya buat comeback ni untuk keluarga saya dan untuk dia orang semua. Dan insya-Allah dengan pengurusan yang lebih terurus kali ini, yang menjuruskan comeback yang meletup-letup ni, insya-Allah tersusun lebih, ada wawasan dia, ada cara-cara untuk menangani masalah dan sebagainya. Kita doakan dia berjaya. Berjaya, kita buat dia nangis.
Okey, tak nak nangin-nangin lagi. Kita nak main satu game dengan Nakyu. Saya berikan awak soalan. Awak terus saja jawab tanpa berfikir panjang. Okey. Okey, tarik nafas. Isak-isak dia menangis. Baiklah, soalan pertama. Kalaulah ada orang nak buat filem tentang Nakyu, siapa jadi hero dia? Saya ada dua orang, iaitu dua generasi. Satu Saiful Apek dan seorang lagi adalah AI Floor 88. Kenapa mereka Sebab AI Saiful Apek tu kenapa? Saiful Apek dia baca saya tak? Saya baca, saya banyak tengok dia punya video yang liku-liku hidup dia sama macam saya. Dan saya rasa kalau dia melakonkan watak sebagai saya, dia akan dapat mendalami benda tu 100%. Alright. Dan si AI pula, AI dia generasi baru yang dia ada macam saya dulu. Iaitu dia ada suara macam saya. Dan saya dapat tengok juga yang dia pernah cover lagu saya. Dan dia adalah salah seorang peminat saya dulu. Dan saya tengok gaya dia sekarang, saya mengingatkan pada saya yang dulu lah. Nah. Okey. Sian dia. Nah. Hilang brutal. Tak apa, itu yang kita nak tengok. Dia punya jiwa tu sebenarnya datang dari mana. Okey, siapa jadi heroin dia? Hanya ada satu. Siapa? Era Fazira. Yang pasti Era Fazira akan buat cameo dalam tu. Sebab dia ada memainkan peranan dia sebagai Era Fazira yang membawa awak ke Kuala Lumpur. Sebab dia Era Fazira akan jadi heroin. Sebab apa saya cakap macam tu, ciri-ciri wanita yang saya nak semua ada dekat dia. Wow. Dan ciri-ciri wanita yang saya dapat ada dekat dia juga. Wah. So siapa yang akan jadi isteri awak dekat dalam filem tu? Aku lah, Kak Era lah. Era lah. Era juga? Maknanya orang lain kena mainkan watak Era lah. Ya, betul. Baik. Soalan seterusnya. Apa alat muzik yang paling susah dimainkan? Pada saya? Ya. Pada saya alat muzik paling susah adalah tabla. Tabla? Sebab tabla dia ada... sebab dulu saya dalam Ghazal kan. Itu satu-satunya alat yang saya tak dapat mahir sampai sekarang. Sebab dia ada setiap tempat tu, di bulat tu, setiap tempat tu dia ada tone dia yang sendiri, dan ada karakter sendiri, dan ada part-part yang bukan semua kita kena main kat situ je. I see. Complicatednya. Nampak macam senang kan? Tapi sebenarnya susah. Alright. Soalan keempat. Kalau Nakyu ada kuasa, alat muzik apa yang Nakyu nak wajibkan semua budak sekolah bawa ke sekolah? Gitar. Gitar? Kenapa? Sebab gitar pada saya tak macam orang yang tak tahu main pun, kalau dia belajar dia boleh pandai main. Dan ini gitar pada saya tak susah sangat lah. Tak susah. Okey, soalan kelima. Kenapa Kasim Selamat korek mata dia dengan garpu? Kenapa tak korek dengan sudu? Okey, sebab garpu kan tajam. Kan? Dan lagi satu, dia korek masa tu benda tu je yang ada dekat yang tergantung tu. Kan? Cuba kalau yang ada tu penyodok ke apa, dia guna. Dia dah ambil yang tu lah kan. Macam mana tiba-tiba ada dekat situ dalam frame sudu. Garpu. Okey, saya bagi awak 5 perkataan. Saya sebut satu perkataan, awak sambung je. Okey. Boboy. Hebat. Syam Visa. Kesayanganku. Johor. Negeri kelahiran. Era Fazira. Pencetus segala-galanya. Tu dia, harap-harap Era Fazira tengoklah rancangan ni. Dan akhir sekali, Nakyu. Untuk Nakyures. Okey, kalau misalnya sekarang umur awak berapa? Saya 33. 33. Masa nak datang ke KL tu umur 16. 16. So Nakyu 33 tahun bertemu kembali dengan Nakyu 16 tahun. Apa yang awak akan katakan pada dia? Buangkan ego, sentiasa terima pandangan orang dan sentiasa mencari ilmu. Bagaimana Nakyu mahu orang kenang awak? Saya mahu menghasilkan karya saya sendiri dan boleh diterima orang, dan saya mahu orang kenal saya dengan apa saya
seadanya. Bukannya lakonan. Dan apa yang anda tengok ni, ini adalah saya. Bukannya lakonan daripada saya. Alright. Kita wish all the best kepada Nakyu. Terima kasih, Kak. Semoga lepas ini kerjaya awak, kerjaya seni awak meletup-letup. Amin. Boleh dimurahkan rezeki lagi, diberikan kesihatan dan ketenangan untuk menghadapi segala dugaan dan cabaran. InsyaAllah dengan pengurusan yang baru yang lebih tersusun atur. InsyaAllah. Tepukan untuk Nakyu. Terima kasih. Terima kasih Keringat Selebriti. Terima kasih pada Akak kerana berjaya membuatkan saya menangis. Saya cuba control emotion dari tadi tapi tak berjaya. Dan terima kasihlah sebab lepas rancangan ni keluar, saya mungkin saya akan menyorokkan diri selama sebulan ya. Alah, tangisan itu bukan disengajakan, kan? Kalau misalnya awak tak terasa apa yang saya tanya tu, awak tak nangis pun. Okey. Tapi memang berjaya juga. Akan pandai cover. Akan pandai cover. Baiklah, terus saksikan Keringat Selebriti dalam episod yang seterusnya bersama saya, Adi Banur. Bye-bye. Bye.